Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran membaca ayat Quran langsung dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kali ini kita akan membaca, iaitu belajar membaca surah Al-Bayyinah. Agak panjang surah ini. Kalau terlalu panjang saya akan pecahkan kepada dua, ataupun kita terus agak sahabat-sahabat dan teman-teman yang belajar semua menumpukan lebih masa sikit kerana dia terlalu panjang. Dan ini adalah siri yang ke-18. Sebelum itu saya berpesan lagi supaya mereka yang belum subscribe, tolong subscribe supaya kita dapat terus belajar. Dan selepas habis 23 siri ini, iaitu membaca surah-surah lazim, kita akan terus kepada juzuk pertama dalam Al-Quran dan baca sehinggalah kalau panjang umur kita akan habiskan sehingga 30 juzuk insya-Allah. Dengan itu kita teruskan pembelajaran kita dan share dengan kawan-kawan ya, supaya kawan-kawan dapat sama belajar, dan dengan itu kita boleh sama-sama boleh rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT insya-Allah. Baik, kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat yang pertama, ayatnya agak begitu panjang, iaitu kita bertemu dengan kalimah lam di sini. Lam balas di atas bunyi lam dan dimati dengan huruf mim. Huruf mim ni mati, apabila mim mati kita akan baca dia dengan izzah syafari, bunyinya lam. Lam, terus tutup bibir. Kemudian kita jumpa kalimah yang kedua, iaitu ya baris di atas, ya, kaf baris di depan bunyinya ku, ya ku. Kemudian nun baris bawah bunyinya ni, tetapi nun ini bertemu dengan alif lam syamsiah. Maka kita kena baca dia dengan idgham samsi. Apa yang kita idghamkan iaitu huruf nun kepada huruf lam yang bertasydid. Jadi bunyinya yakunil. Kemudian kita jumpa kalimah allazi ni bermula dengan alif lam, lam baris di atas tadi sambungan dia iaitu la. Kemudian zal baris di bawah bertemu dengan ya di sini, ya sukun, bunyinya yi, iaitu dengan hukum asli dua harakah. Jadi kita baca allazi, kemudian nun baris di atas na, allazina. Kemudian kita pergi kalimah yang keempat, iaitu kalimah bermula dengan huruf kaf baris di atas bunyinya ka, ka, bukan kha, itu ka. Kemudian fa baris di atas bunyinya fa, kafa, mara baris depan bunyinya ru bertemu dengan waw di sini, iaitu kita baca dia dengan mat asli dua harakah, iaitu ru, kafaru. Jangan lupa ra ni baris hadapan atau baris datar baca dengan tebal, kafaru. Kemudian kita jumpa kalimah min di sini, nun sukun, dan ada tanda mati, menunjukkan dia dibaca dengan izhar. Memang nun sukun bertemu dengan huruf halqum iaitu hamzah, maka dia baca dengan izhar halqi, iaitu halqi itu maknanya halqum, izhar kerana bertemu dengan huruf halqum, bacanya min, jangan didengungkan, jangan dipanjangkan. Kemudian kita jumpa kalimah hamzah bermula dengan huruf alif, hamzah baris di atas bunyi a, kemudian dimati dengan ha, jadi daripada hamzah sama dekat situ juga, sama, dia itu makhraj yang sama, hamzah dengan ha. Kemudian kita jumpa lam baris di bawah ahli. Jadi kita sambung lagi, iaitu dengan kalimah berikutnya. Baik. Kemudian lam di sini kita baca li tadi, tetapi kita perhatikan apakah kalimah selepasnya, iaitu kalimah bermula dengan alif lam kamariyah. Maka kita kena guna hukum baca izzah kamari, iaitu apa yang diizzah kamarikan, iaitu huruf lam dimati dengan huruf lam. Jadi yang bunyinya lil, lil, iaitu alif lam kamariyah baca dengan izzah kamari, izzah kamari sana, tinggal huruf hai, izzah kamari. Okay. Selepas itu kita jumpa huruf kaf. Sebab alif lam kita jumpa huruf kaf. Tadi dia baca lil, Bila kita sambung, nanti apabila kita membaca kita akan perhatikan. Kaf baris di bawah bunyi ki,
Ta baris di atas bunyi ta bertemu dengan huruf mat, huruf alif yang kecil di sini, iaitu baca dengan mat asli kita, dan ba baris bawah B. Kemudian disambung dengan kalimah daripada Alkitab di sana, Alkitabi disambung dengan kalimah wal musyrikin, iaitu bertemu dengan huruf wa baris di atas wa, bertemu dengan alif lam qamariyah juga, maka kita baca dengan izhar kamari, bunyinya apa? Wal, wal. Kemudian mim baris depan bunyinya mu, dimati dengan huruf shin, iaitu kena ada hamas bunyinya. Mush, mush, wal mush. Kemudian ra baris bawah, ri baca dengan nipis, ri, wal mushri. Kemudian kaf baris bawah juga, ki, bertemu dengan ya yang sukun, bunyinya ki, baca dengan hukum maksi 2 harakat, ki. Dan nun baris atas na, kina. Jadi kalau disebut daripada mula wal musyrikina, kemudian kita jumpa kalimah iaitu yang bermula dengan huruf mim baris di depan, bunyinya mu, tetapi dia bertemu dengan huruf nun sukun di situ. Jadi kita baca dengan nun sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf fa, huruf fa. Jadi bacanya dengan fa hakiki antara izhar dengan idgham. Bunyinya mun. Kalau kita bunyi izhar mun, terus lidah kita naik ke langit. Tetapi tidak, dia tidak jejak ke langit. Dia nak pergi ke huruf fa, iaitu munfak. Fa baris atas bunyi fa, bertasydid dengan huruf kaf bunyi fak. Munfak. Kemudian kaf baris bawah bunyi ki, bertemu dengan ya sukun, baca dengan panjang munfaki. Nun baris atas bunyi nah. Jadi bunyinya munfakina. Kemudian kita bertemu dengan huruf, iaitu kalimah hatta bermula dengan huruf ha baris di atas, bunyinya ha, tetapi dia bertasydid dengan huruf ta, maka dimatikan huruf ha ini dengan huruf ta, bunyinya hat. Itu di ujung lidah kita menolak gigi kacip kita tu, bunyinya hat. Dia ada juga hamas juga, ha huruf hamas, ta pun hamas juga, jadi bunyi hat. Kemudian ta baris di atas bunyi ta. Kemudian ada mat, huruf mat di sini menjadi panjangkan ta, itu bunyinya hatta. Baik. Berikutnya ialah kalimah bermula dengan huruf ta baris di atas. Kemudian di ta ini baris atas bunyi ta, dimati dengan hamzah ta. Maknanya huruf depan dengan jauh, mutabah idain, mutabah idain bunyinya, iaitu kerana mahras ta dengan huruf mahras hamzah tu jauh, hamzah di bawah sini, sedangkan ta itu di gigi kacip. Baik. Kemudian bunyinya tak, tak mati kat sini, tak berakhir dengan mahras hamzah. Kemudian ta baris bawah bunyi ti, ya baris atas bunyi ya, tak tia, ha baris depan hu, dan mim baris depan bunyi mu, tak tia humu. Tetapi perhatikan selepas huruf mim dia bertemu juga dengan alif lam qamariyah, maka kita baca mu itu dengan alif lam dengan izhar kamari, iaitu dimati dengan lam mul. Tak tia humul, humul mati dengan berakhir dengan huruf lam, mul. Kemudian ba baris di atas bunyi ba, tapi dia tasydid dengan ya, kita matikan dia ba dengan ya, dia bunyinya bai, bai, iaitu seperti baca huruf lin, bai. Kemudian ya baris di bawah bunyi yi, kemudian nun baris di atas yina. Kemudian ha di sini kita wakafkan dia, ha nya hamas bunyi bayina, bayina, ha pangkal halkum. Jadi bunyinya tak tiyahumul bayina. Baik, kita baca perlahan-lahan daripada permulaan. Ikut ada tanda, maknanya ada bunyi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta. Baik, kita mula sebab segmen di sini.
terbalik semula hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dapat jadi kita baca dengan lancar pula. Kita mati kat sini ke mana kita nak berhenti tak apa, pasal kita belajar. Baik, kita mula tarik nafas panjang-panjang. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina muntakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dapat jadi ulang kalau tu tengok dalam video tu, tarikkan, scrollkan ke belakang, baca 2-3 kali supaya boleh lancar sebutannya. Kena lancar sebutannya. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Ini tak panjang ayatnya. Bermula dengan huruf ra baris di atas, baca dengan tebal. Iaitu ra baris di atas, apa bunyinya? Ra. Tebal. Kemudian sim baris depan bunyi su, tetapi ditemukan dan matikan dengan huruf waw, bunyinya su. Jadi dengan mad asli 2 harakah. Rasu 1 2. Kemudian lam baris di atas, baris 2 hadapan. Bukan baris di atas, baris 2 hadapan dia panggil. Iaitu bunyinya lun, tetapi dia bertemu dengan tanwin, bertemu dengan huruf mim, maka kita baca dengan idgham ma'al gunnah, dengan gunnah sepanjang 2 harakah dengungnya, iaitu rasulum. Baru kita pergi kepada kalimah min di sini, mim baris bawah mi, kemudian nun baris di atas mina, rasulum mina, nun bertemu dengan nama Allah, kemudian nun baris di atas, maka kita kena baca dia dengan lam yang tebal, bunyinya minallah. Allah tu bunyi 2 harakah. Allah minallahi. Ha baris di bawah i, iaitu pangkal halkum. Setelah kita dapat minallahi, kemudian kita jumpa kalimah ya baris di atas, ya dimati dengan huruf ta. Jadi hamas bunyinya yat. Kemudian lam baris depan lu, kemudian dimatikan dengan waw, jadi lu panjang, yat lu, mad asli 2 harakah. Panjangnya 2 harakat. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah sad baris depan, yang bermula dengan sad baris depan bunyi su hamas sikit, ada angin bunyinya bila sebut sad itu. Kemudian ha di sini, sad di sini, ha di sini baris depan hu, suhu. Kemudian fa baris di atas bunyi fan, tetapi tanwin ini bertemu dengan mim yang bertasydid, maka kita matikan dia, idghamkan dia dengan huruf mim, huruf tanwin ini, iaitu bunyinya fammu, suhu fammu, mim baris depan bunyinya mu, ta baris di atas bunyi ta, tapi dimati dengan ha, bunyi ta, mutah. Kemudian ha baris di atas bunyi ha, mutah ha. Ra baris di atas bunyi ra, dimatikan dengan huruf ta marbutah ini apabila wakaf jadi baca dengan ha. Jadi baca dengan hamas juga ha ini mutah ha ra. Jadi kita baca daripada mula, iaitu ayat yang kedua, iaitu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Mutahhara. Dapat. Baik, kita baca dengan lancar sedikit. Tarik nafas. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Dapat. Baik, kita pergi ayat yang ketiga, bermula dengan huruf fa. Di sini kalimah pertama bermula dengan huruf fa baris di bawah fi, kemudian dia dimatikan dengan ya di sini. Ya sukun. Jadi bunyinya fi, tetapi 2 harakah, bunyi hukum asli 2 fi. Kemudian ha pun sama juga, bertemu dengan alif. Jadi kita baca huruf mad ini pun ya pun huruf mad. Jadi itu baca dengan mad asli juga, fiha. Dua bacanya. Kemudian kita jumpa dengan kalimah kutubun.
kaf baris depan bunyi ku, ta baris depan bunyi tu, kemudian ba baris depan 2 bunyinya bun. Tetapi perhatikan sini kita kena baca apakah selepas tanwin huruf depan itu, iaitu huruf qaf, huruf ifa, maka kita baca dengan ifa hakiki, iaitu kutubun qa. Baik, baik. Qa di sana kita tak baca qa sebab dia bertasydid dengan ya, jadi bunyinya qai. Kemudian ya baris di bawah yi, kemudian mim baris di atas bunyi ma dimati dengan ha di sini mah, bunyinya hamas juga qayyimah. Jadi kita cuba baca daripada mula-mula. Fiha kutubun qayyimah. Jadi sini ifa. Cuba kita baca laju sedikit, iaitu fiha kutubun qayyimah. Dapat macam tu bacanya. Iaitu bila kita dah lancar membaca. Mula-mula kita ikut perlahan-perlahan baca. Dan kita pergi iaitu ayat yang berikutnya. Ayat ni tak habis, akan habis di muka 2. Iaitu kita mula dengan wa baris di atas. Kalimah yang pertama wa ma, iaitu wa baris di atas bunyi wa, mim baris di atas bunyi ma, tetapi bertemu dengan huruf mad alif di sini, maka kita baca dengan mad asli wa ma. Kemudian kalimah yang berikutnya bermula dengan huruf ta baris di atas bunyi ta. Kemudian fa baris di atas fa, tetapi fa ini ditasydidkan dengan huruf ra, maka kita matikan huruf fa dengan huruf ra, bunyinya far. Tafar. Kemudian ra baca di atas, baris di atas baca dengan tebal ra, tafarra. Kemudian kaf baris di atas bunyi kha, tafarraqa. Tetapi kaf, selepas kaf apa? Iaitu dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Iaitu lam yang bertasydid di sini, maka kita baca dengan idgham syamsi. Apa yang kita nak idghamkan? Huruf kaf kepada huruf lam, iaitu tafarraqal. Tafarraqal, lam baris di atas la, zal baris bawah bunyi zi. Bertemu dengan ya di sini huruf mad, kerana dia baris di bawah, mad asli baca 2 harakat. Zina. Allazina. Kalau saya baca gini, saya baca al baris di atas. Okay. Kalau saya terus baca tafarraqal ladzina. Baik, kemudian kita bertemu dengan kalimah berikutnya utul kitab. Baik. Hamzah di sana baris depan bunyinya u, tetapi dia bertemu dengan huruf waw, huruf mad di situ, kita kena baca dia bukan mad asli, iaitu sebelum huruf mad didahului oleh hamzah, sama ada baris atas atau baris bawah, maka hukumnya adalah mad badal dipanggil. Cara membacanya sama juga 2 harakat, iaitu u. Kemudian ta baris depan bunyinya tu, bertemu dengan waw di sini, kemudian bertemu dengan alif lam qamariyah. Maka apa yang kita nak izhar kamarikan dengan huruf alif lam qamariyah ni, itu huruf ta tu. Bunyinya utul. Utul ni tadi 2 harakah mak badal, tul 1 harakah. Utul, kaf baris di bawah bunyi ki, kemudian ta baris di atas bunyi ta, bertemu dengan huruf mad alif baca 2 harakah. Ta, ba baris di atas ba. Jadi utul kitaba. Kemudian bertemu dengan kalimah illa, iaitu hamzah ditasydidkan dengan lam, iaitu maknanya kita matikan hamzah dengan lam, bunyinya il. Il, ataupun orang panggil lam tasydid ni, lam bertasydid. Il, kemudian lam alif di sini bertemu lam bertemu dengan alif, ini baca dengan mad asli 2 harakat. Illa. Kemudian di sini mim baris bawah mi, kemudian nun baris di atas. Nun bukan baris di atas, nun baris 2 di atas. Tetapi sahabat-sahabat dan teman-teman sebenarnya tak nampak sini baris 2. Sebab nun ini, tanwin ini bertemu dengan huruf ba selepasnya. Perhatikan di sini, iaitu dia tukar. Bila pada mim ni kita kena baca dengan hukum iqlab. Cuba kita perhatikan, ingat iaitu mim. Saya bubuhkan di sebelah ini supaya kita boleh lihat apa sambungan berikutnya. Tadi kita jumpa dengan sebelumnya ialah huruf mim tadi ada bertemu dengan huruf ba. Mim bunyi
Kalau iklab bacanya iklab mim ba, ba di atas, baris di atas ba, kemudian dimati dengan ain bunyi ba. Jadi oleh kerana tadi kita ingat mim nun baris di atas, baris dua di atas, tapi ada selepas baris satu itu dia ada mim situ. Maknanya kita baca dia dengan iklab, iaitu mim ba, dan ain ini ada huruf istifal, baca betul-betul ba, ain dia tengah halkum sini. Mim ba'di, dal baris bawah di, mim sambung tadi mim ba'di. Jadi kalimah berikutnya bermula dengan mim baris di atas bertemu dengan huruf mad iaitu alif, maka kita baca dua halkah iaitu sebagai mad asli ma mim ba'di ma. Kemudian kita perhatikan iaitu jim di sini baris di atas, mana jim ini baris di atas ja, saya tinggal barisnya itu ja, dan kita nampak sana ada gelombang menunjukkan kita kena baca dengan panjang. Kalimah ini satu kalimah, ja ni bertemu di apa, ada gelombang sini bertemu dengan hamzah baris di atas, iaitu kita baca dia dengan mad wajib muttasil dengan 4 atau 5 harakah, iaitu ja, ja, baik, hamzah baris di atas dimati dengan ta, at, majaat, kemudian ha baris depan hu, at hu, kemudian mim baris depan bunyi mu, tetapi mu di sini mim baris depan ini bertemu dengan alif lam kamariyah, maka kita baca dia dengan mul. Jadi jaat humul, kemudian bertemu dengan pula alif lepas alif lam ada ba baris di atas bunyi ba, kemudian di tasydid dengan ya bai, kemudian ya baris bawah yi, nun baris di atas dimatikan dengan ha kerana kita wakaf kat sini ayat yang keempat, jadi bunyinya al-bayyinah, al-bayyinah, berakhir dengan hamas, keluar angin situ. Baik, kalau kita baca daripada mula tadi, ayat tadi, perhatikan ayat tadi, saya perhatikan, tunjukkan, iaitu kita baca daripada sini, nampak, itu nampak, sini saya letak dulu. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ, bunyinya mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baik, kalau kita baca dengan lancar, perhatikan. Kita baca dengan dan tarik nafas. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Itu cara membacanya. Dan kita sambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat bermula dengan kalimah wama, iaitu waw baris di atas bunyi wa, mim baris di atas bunyi ma, tetapi dia bertemu dengan alif panjang, jadi panjang, ada tanda pula gelombang situ, maknanya dia kena baca dengan panjang kerana alif ini huruf mad itu bertemu dengan hamzah, maka baca dengan mad jaiz munfasil sebab dia berada dalam dua kalimah wama dan kalimah umiru. Hamzah berada dalam kalimah umiru dan mad berada dalam kalimah wama, maka kita gunakan hukum mad jaiz, baca 4 atau 5 harakah. Macam mana bacanya? Wama 4, kemudian hamzah baris depan u, kemudian di tasydid dengan huruf mim bunyi ummiru, wama ummiru, kemudian ra baris depan ru bertemu dengan waw sini, kemudian waw adalah huruf mad bertemu dengan hamzah juga, maka kita baca dengan sama, iaitu kita baca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakah juga. Jadi macam mana bunyinya? Wa ma umiru illa, hamzah baris bawah i di tasydid dengan huruf lam, lam alif, itu lam bertemu dengan huruf mad alif, maka dengan mad asli 2 harakah illa. Wa ma umiru illa,
Kemudian kita berjumpa dengan kalimah bermula dengan huruf lam, iaitu huruf lam. Baris bawah bunyinya apa? Li, iaitu bermula dengan lam baris bawah li, ya baris atas bunyi ya, tapi dimati dengan ain bunyi lia, bunyi ain betul-betul lia, daripada la di atas lia, di atas turun ke bawah. Kemudian ba baris depan bunyinya bu, lepas tu dal baris depan du, tetapi bertemu dengan waw di sini, maka kita baca budu, tapi dal di sini li'budu ni bertemu dengan nama Allah, maka kita kena baca baris depan bertemu dengan nama Allah dullah, li'budullah, lam di sini baca tebal, ha baris di atas, ingat li'budullah. Kemudian kita berjumpa dengan kalimah berikutnya, iaitu kalimah mim baris depan mu, bermula dengan mim baris depan mu, kemudian kha mati bunyi mukh, kemudian lam baris bawah li, kemudian sad baris bawah si, tapi bertemu dengan ya di sini jadikan dia mat asli, jadi panjang bunyinya si, tapi tebal sikit sad tu, iaitu mukhlisi, mukhlisi, nun baris atas na, mukhlisina. Kemudian kita pergi kepada iaitu kalimah lahu, lam baris di atas la, ha baris di depan hu, tetapi kita tak boleh baca hu. Perhatikan apa yang selepas huruf ha itu, iaitu alif lam syamsiah. Maka kita kena baca dengan idgham syamsi, iaitu masukkan idghamkan huruf ha kepada huruf dal. Lahud, lahud, bunyi. Kemudian dal baris bawah bertemu dengan ya di, kemudian dina, lahud dina. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya, bunyinya bermula dengan huruf ha baris depan hu, hu, nun baris di atas na, fa baris di atas fa, bertemu dengan alif, dan bertemu alif itu huruf mat pula bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Maka kita baca dengan hukum mat wajib muttasil. Berapa harakat? 4 atau 5 saja, saya tak tuliskan 4 atau 5 harakat. Macam ni kena baca 4 atau 5 harakat bila ada gelombang, iaitu mat wajib dengan mat jaiz sama panjangnya bacanya. 4 atau 5 harakat. Hunafa, hunafa, misal baris di atas Kemudian kita perhatikan iaitu kalimah berikutnya bermula dengan wa baris di atas wa, kemudian ya baris depan yu, wa yu, kemudian qaf baris bawah khi, kemudian dia bertemu dengan ya sini, dia baris bawah, maka guna mat asli baca panjang wa yu khi. Dan mu di sini pun sama juga, iaitu mim waw mu, tetapi dia bertemu dengan alif lam syamsiah, iaitu huruf sad. Jadi wa yuqimus, mus, sad baris di atas sa, lam baris di atas la, bertemu pula dengan alif kita itu, jadi solat, ta baris di atas bunyi ta, jadi bunyinya wa yuqimus solata. Kemudian kita sambung terus dengan waw, kalimah berikut waw baris di atas wa, kemudian ya baris depan dimatikan dengan hamzah di atas waw. Hamzah ni menumpang di waw. Waw tidak berfungsi, ada pada tulisan, tapi yang yang efek dia ialah hamzah yang mati. Bunyi wayu, kemudian ta baris depan bunyi tu, kemudian dia bertemu dengan alif lam syamsiah juga, maka kita kena idgham syamsikan huruf ta ni dengan huruf zai. Jadi bunyinya tuz, tuz, kemudian zai ni baris di atas za, kemudian kaf baris di atas ka, zaka. Tapi oleh kerana kaf ini ada huruf alif di atas waw ni yang menumpang atas waw ini, iaitu huruf itu yang dibaca, iaitu baca mat asli 2 harakah, iaitu kita mati dengan sini, kita boleh wakaf kat sini, iaitu matikan dengan ha. Jadi az-zakah, bunyi zakah, iaitu ha matinya, bukan mati tak. Kalau tersambung baru kita az-zakata wa zalika, baru dia jadi ta. Ingat tu.
Jadi kita oleh kerana panjang, ayat ni panjang, maka kita berhenti dekat sini. Dan biasanya orang membaca akan berhenti dekat sini dan disambungnya balik. Baik. Kita akan habiskan dulu, iaitu kalimah yang terdapat dalam ayat yang kelima ini, iaitu waw baris di atas bunyi wa. Kalimah berikutnya zal, di sini baris di atas bunyi za, kemudian bertemu dengan alif, baca dengan panjang za. Wa za, dalam baris bawah li, kaf baris di atas ka, wa zalika. Kemudian kita berjumpa dengan kalimah dal baris di bawah di, dimatikan dengan ya, bunyi di dengan mad asli 2 harakah, di. Nun baris depan nu, tapi nun ini bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita kena baca dengan kiza kamari, iaitu nun ini dimati dengan lam. Di nul, qaf baris di atas qa, ditasydid dengan huruf ya, maknanya dimatikan dengan huruf ya. Khai, ya hidup semula, bagi baris bawah yi, dan mim baris di atas ma, dan kita wakaf kat sini, matikan dengan ta marutah, dimati dengan ha, iaitu ma. Dinul qayyimah. Baik. Dari wama kita baca perlahan-lahan dulu. Surah ini panjang dan sahabat-sahabat dan teman-teman kena bersabar tunggu macam mana membacanya. Baik. Kita baca dengan perlahan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Sambung balik. Liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Apabila kita wakaf mat wajib di sini, kita kena baca 5 atau 6 harakah. Bila kita wakaf di sini, perhatikan mat wajib. Kalau mat jaiz dia tak jadi macam ni. Mat jaiz pasal dia berpisah. Jadi dia tak akan panjang, dia akan baca jadi mat asli aja. Kalau kita baca dia, kita wakaf kat situ. Baik. Yang ini dia akan jadi panjang 5 atau 6 harakah. Hunafa. Baik, kita baca sambung balik semula daripada hunafa. Hunafa wa yuqimus salat. Saya baca balik semula. Kita sambung sampai sini. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Jadi sini kita baca dengan mad arid li sukun. Bila kita wakaf, mad arid li sukun. Jadi bacanya 2, 4 atau 6 harakah. Zakah tu, zakah, mati dengan ha. Baik. Dapat. Kemudian kita sambung. Wazalika dinul qayyimah. Yang sini, baik sini semula yang ini iaitu dia punya daripada wama itu, yang sini mim tak ada tasydid sini. Baca balik semula, kita baca dengan lancar. Baik. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dapat sepembetulan di sini aja. Sambung hunafa. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wazalika dinul qayyimah. Baik, kita sambung yang berikutnya. Baik. Iaitu bermula dengan hamzah baris di bawah ditasydid dengan huruf nun. Kita baca, kita nun bertasydid mesti baca dengan dengung. Maknanya in 2 harakah kalau dengung. In wajibul ghunnah namanya. In kemudian nun baris di atas. Nah, baik. Tapi nun baris di atas ini bertemu dengan alif lam syamsiah juga, maka kita kena idghamkan huruf nun baris di atas dengan lam ini. Bunyinya innal. Baik, sini 2 harakah. Nal, lam baris di atas bunyi la, kemudian zal baris di bawah bunyi zi.
Dia bertemu dengan ya baca dua harakah. Jadi mat asli. Sebelum ya baris di bawah, jadi kita baca dengan mat asli dua harakah. Zi nun baris di atas na. Innal ladzina kafaru. Kaf baris di atas bunyi ka, fa baris di atas bunyi fa. Kafa, ra baris di depan bunyi ru. Bertemu dengan waw baca dengan mat asli. Ra dibaca tebal kerana baris depan. Kafaru. Satu, satu, dua. Kemudian kita jumpa dengan min di sini, iaitu min, iaitu nun mati di sini. Perhatikan ada tanda mati. Kenapa dia ada tanda mati? Kerana nun sukun bertemu dengan hamzah, kena baca dengan izhar halki. Tidak boleh didengungkan. Bunyinya min, begitu min. Kemudian hamzah pada serta bunyi a dimati dengan ha di sini bunyinya iaitu dia sama-sama berpangkal halkum. Dua-dua huruf itu pangkal halkum. Dan ada angin keluar bila kita nyebut dia keluar daripada rongga mulut kita. Dan lam baris bawah li bertemu dengan alif lam apa ini? Alif lam kamariyah. Jadi kita baca lam ini dimati dengan huruf lam lil. Lil. Kemudian kaf baris bawah ki, ta baris di atas bunyi ta. Kemudian ada huruf mat selepas ta itu baris di atas, maka baca dengan mat asli kita. Ba baris di bawah bunyi bi. Jadi bunyinya ahlil kitabi. Kemudian kita sambung dengan wa baris di atas bunyinya wa. Berjumpa dengan alif lam kamariyah juga, maka kita baca dengan izhar kamari. Huruf waw ini dimati dengan huruf lam, iaitu wal. Kan tengok, perhatikan ada tanda mati huruf lam itu, maknanya izhar kamari lah tu. Maknanya huruf selepas huruf lam ini adalah huruf mim, huruf kamariyah. Jadi bacanya dengan izhar kamari wal. Kemudian mim baris depan mu dimatikan dengan huruf shin mush, berangin hamas mush. Kemudian ra baris di bawah baca dengan nipis ri, mush ri. Kaf baris di bawah ki bertemu dengan ya di sini, baca dengan asli ki. Nun baris di atas na. Jadi wal musyrikina. Kemudian kita pergi kepada kalimah berikutnya. Fa baris di bawah bertemu dengan ya di sini, baca dengan asli fi. Nun pula baris di atas bertemu dengan huruf mat juga na, baca mat asli na. Jadi fi na. Kemudian ra baris di bawah baca dengan nipis nari, fi nari. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya bermula dengan huruf jim baris di atas bunyi ja. Kemudian ha baris di atas ha, tapi ditasydidkan dengan huruf nun, maka kita kena baca huruf nun bertasydid dengan wajib bergunah, bunyinya han. Nampak han. Jadi jahan, nun baris di atas na, jahanna. Mim baris di atas bunyi ma, jahannama. Oleh kerana kita perlu menyambung ayatnya panjang, maka kita berhenti di sini dan kita sambung di muka yang berikutnya. Okey, kita baru habis tadi kalimah yang terakhir, iaitu jahannama. Kemudian kita sambung dengan kalimah berikutnya, iaitu bermula dengan kha baris di atas. Bunyinya kha tapi ada huruf mat selepas kha itu, maka kita baca dengan mat asli panjang yang dua harakah. Kha. Kemudian lam baris di bawah li. Kemudian dal baris di bawah di. Tetapi dal di sini bertemu dengan ya, maka ya tu sukun, maka kita baca dia dengan mat asli juga dua harakah. Di. Kemudian nun baris di atas na. Jadi bunyinya khalidina. Nah tu satu harakah, bukan panjang. Kemudian kita jumpa kalimah fa pada sebawah fi bertemu dengan ya juga, maka kita baca dia dengan mat asli, iaitu fi. Fi. Kemudian ha baris di atas bertemu dengan alif, baca. Kemudian di atasnya ada tanda gelombang, berarti kita kena baca dia lebih panjang daripada dua harakah, lebih panjang daripada harakah mat asli. Kerana alif ini bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berikutnya, iaitu bertemu dalam dua kalimah. Kita pakai hukum mat jaiz munfasil, baca 4 atau 5 harakah, iaitu menunjukkan gelombang ini dibaca 4 atau 5 harakah, iaitu fiha. Baru kita pergi kalimah berikutnya, iaitu hamzah baris depan u bertemu dengan waw di sini yang ada tanda
bulat yang membujur ke kanan gitu, ya, ke kanan atas. Ini menunjukkan dia ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Itu bunyinya tetap U je. Dan sebelah hamzah baris depan bertemu dengan lam pula, baris di atas bunyi la. Kemudian lepas lam ada huruf mat juga, iaitu dibaca dengan panjang. Di sana ada tanda panjang gelombang, menunjukkan dia bertemu dengan hamzah huruf alif ini. Jadi kita baca apa dia? Dalam satu kalimah, mana hukumnya mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil. Mat jaiz, mat wajib muttasil 45 harakah juga. Jadi kaf baris di atas bunyi ka. Hamzah tadi baris bawah i. Jadi bunyinya ulaika. Kemudian bertemu dengan kalimah hum di sana. Baik. Kalimah hum ha baris depan hu, itu ingat pangkal hukum kalimahnya, mahrajnya ha, dan dimati dengan huruf mim untuk bibir, iaitu hum. Itu maksudnya, dan dibaca mim mati ini dibaca dengan izhar syafawi, tidak ada dengung-dengung, hum terus berhenti macam tu. Kemudian kita jumpa kalimah yang terakhir bermula dengan huruf shin baris di atas, kemudian ditasydid dengan huruf ra, bunyinya syar, dan ra baris depan ru bertemu dengan alif lam kamariyah juga, iaitu alif lam kamariyah. Maka kita akan baca dia, iaitu diizharkan kamari, izhar kamari. Ra ini dimatikan dengan huruf lam, rul. Jadi bunyinya syarrul, dan ba baris di atas ba, ra baris bawah ri, bertasydid dengan huruf ya, ri, panjangnya 2 harakah. Ra baca dengan nipis. Ri, dan ya baris di atas mati dengan ha, bunyinya ya. Jadi kita baca daripada sini. Yang tu kita dah baca yang bawah itu, iaitu daripada Jahannam. Saya pergi kepada Jahannam. Jahannam khalidina fiha ulaika. Baik, saya bagi penjelasan sini. Saya baca ha panjang, la pun panjang, kerana saya wasal di sini. Walaupun saya boleh wakaf di sini, harus wakaf, harus wasal. Jadi boleh wasal pun boleh, nak wakaf di sini boleh. Yang penting ingat, apabila kita wakaf di sini tidak menjadi mat jaiz. Sebab mat jaiz ini dia tidak boleh berada di akhir surah. Iaitu surah ni kalau kita nak wakaf di sini, sebelum wakaf tak boleh mat jaiz, mesti jadi mat asli. Bacanya fiha, berhenti situ. Baru kita sambung ulaika. Tapi saya bacakan terus panjang itu, menunjukkan kita baca wasal, kita kena panjang dua-dua ni. La sini panjang, sini pun panjang. Jadi ini mat jaiz. Mat jaiz dia lain. Kalau mat wajib, kalau ada hamzah sini, dia tetap bunyi dia punya panjang 45 harakah. Tapi mat jaiz apabila wakaf sini, dia jadi mat asli bacaannya. Jadi bacanya fiha saja apabila kita wakaf sini. Baik, kita sambung. Tadi sampai hum hum. Kemudian syarul bariyah. Baik, kita baca daripada mula. Syarul bariyah sudah kan? Baik, kita baca daripada mula. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini wajah yang kedua. Khalidina fiha, berhenti situ. Ulaika hum syarrul bariyah. Baik, kita pergi ayat yang ke-7. Agak panjang juga ayatnya, bermula dengan hamzah baris di bawah, bertasydid dengan huruf nun, dibaca dengan gunnah. Kemudian nun baris di atas bunyi inna, tetapi nun di atas, baris di atas inna ni bertemu dengan alif lam syamsiah. Maka kita kena idgham syamsikan huruf nun dengan huruf lam, sebab huruf lam juga huruf syamsiah. Bunyinya nal. Innal, lam baris di atas la, zai baris di bawah bunyinya z, tapi bertemu dengan ya. Jadi dibaca dengan mat asli panjangnya 2 harakah. Nun baris di atas bunyi na. Jadi innallazina. Kemudian terus kepada kalimah di sana hamzah baris di atas. Jadi selepas hamzah ada huruf mat. Kita bacanya 2 harakah juga, tapi hukumnya berbeza, iaitu mat badal. Iaitu mat badal. Okey. Perhatikan. Baik. Selepas itu kita bertemu dengan, iaitu a, kemudian bertemu dengan mim baris atas ma, ma, kemudian nun waw di sini, nun baris depan bertemu dengan waw, betul baca dengan mat asli, panjangnya 2 harakah juga.
dua, satu, dua. Kemudian bertemu dengan kalimah wa'amilu. Wa'amilu ini kita baca wa baris atas, wa ain baris atas, wa'a. Kemudian mim baris bawah mi, wa'ami. Kemudian lam baris depan lu, bertemu dengan waw bunyinya lu. Wa'amilu, tapi lu ini tidak boleh baca lu kerana dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Apakah huruf syamsiah itu? Iaitu huruf sad. Maka kita idghamkan syamsi kan huruf lam ini dengan huruf sad. Bunyinya wa'amilus sad baris di atas bunyinya sa, bertemu dengan alif baca dengan mat asli dua harakah. Sa, dan lam baris di bawah li, ha baris di atas bunyi ha, bertemu dengan alif baca dengan mat asli bunyinya ha. Ingat ha ini dia bunyi daripada tengah halqum dan berangin dia. Jadi kemudian baris ta bertemu dengan ta baris di bawah bunyi ti. Jadi kita baca daripada sini baru kena pada dia. Wa amilus solihati. Baik. Kita sambung pula. Kemudian kita pergi kepada hamzah baris depan u. Kemudian lam baris atas la. Kemudian bertemu dengan alif, ada gelombang di sana, serupa juga dengan di sini. Jadi bertemu dengan hamzah. Jadi hukumnya mad wajib muttasil, baca 45 harakah, kemudian kaf baris di atas. Jadi bunyinya ulaika. Dan bertemu dengan hum juga sama di sini. Hum Izzah Syafawi bacanya hum, ulaika hum. Kemudian bertemu dengan kalimah khair, iaitu kha baris di atas, kha bertemu dengan ya sukun di sini baca dengan lin. Kerana sebelum ya baris di atas. Jadi khair, dan ra baris depan, ru bertemu dengan alif lam. Perhatikan ada tanda mati atas lam itu. Tak sama dengan sini. Alif lam samsiah dia tak ada tanda mati lam. Baik sini alif lam kamariah kita tahu dah ada mati. Kerana huruf kamariah huruf ba. Jadi yang kita nak matikan apa? Ra ini dimatikan dengan lam di sini. Bunyi khairul. Kemudian ba baris di atas ba, ra baris di bawah bunyi ri. Jadi kemudian bertemu dengan ya tasydid dengan ya panjangnya dua harakah ya ri. Kemudian ya baris atas ya mati juga dengan ha. Riyah. Jadi kita baca dia macam mana? Iaitu daripada innal lazina kita baca. Baik, perlahan-perlahan kita baca. Sama-sama ikut. Innal lazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dapat? Baik. Kita baca sama-sama dengan lancar. Cuba baca dengan lancar bagi mereka yang dah lancar. Innal lazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dapat Jadi yang baru belajar pelan-pelan ambil yang mula-mula kita baca. Baik, kita pergi ayat yang pengambisan, ayat yang ke-8 pun terlalu panjang juga. Jadi kita pergi pada mula-mula kalimah yang mula jaza. Jaza uhum Baik, jim baris di atas bunyi apa? Ja. Ja, rapat. Lidah kita ke langit-langit. Ja. Kemudian zai di sini. Zai. Yang bunyi desinnya lebih kuat daripada zal. Baik. Jaza. Za. Baris di atas bunyi za bertemu dengan alif di sana. Kemudian ada tanda gelombang. Menunjukkan dia selepas dia mesti ada huruf hamzah. Hamzah berada dalam waw. Waw ni tidak berada dalam bacaan, tetapi berada dalam tulisan sahaja. Waw ni. Yang nak dibaca hamzah baris depan. U. Jaza'u. Ha baris depan hum. Mati pula dengan mim. Iaitu mim bertasydid. Baca dengan Izzah Syafawi. Jaza'uhum. Jaza'uhum. Gitu. Kemudian berjumpa dengan kalimah ain baris bawah, baris bawah bunyi i, dan nun di sini sukun bertemu dengan nun sukun baca dengan bertemu pula nun sukun bertemu dengan apa? Huruf dal, iaitu huruf ifa. Baca dengan ifa hakiki. Indah. Itu ingat semula hukum ifa hakiki kena baca antara idgham dengan izhar ataupun antara izhar dengan idgham. Bunyinya indah.
Kemudian bertemu dengan kalimah rabbihim, bermula dengan huruf ra, baris di atas bunyi ra, baca dengan tebal. Kemudian ditasydid dengan huruf ba di sini, bunyinya rabb. Kemudian ba baris bawah bunyinya b, rabbi. Kemudian ha baris bawah bunyinya apa? Hi. Dimati pula dengan mim di sini, baca dengan izzah syafawi, him. Rabbihim. Mulut kita tertutup bila kita mati dengan huruf mim di sini. Kemudian bertemu dengan huruf jin baris di atas ja, kemudian ditasydid dengan huruf nun, baca dengan guna jan. Kemudian na baris di atas na bertemu dengan alif, dua harakah baca na janna. Kemudian ta baris depan tu, jannatu. Baik. Pergi pula kepada kalimah yang berikutnya, iaitu bermula dengan ain baris di atas bunyi a, tu tengah halkum maras ain, mati dengan dal, iaitu ditekan pada gigi kacip, huruf dal mati, baca dengan kalkalah kukra. Sebab huruf dal adalah huruf kalkalah, dia melantun bunyinya ada gitu. Kalau kita mati bunyi kubra, kalau kita tak ada bunyi gitu. Tapi bila kita sambung dia jadi surah, lebih lembut daripada kubra. Ada ning nun baris dua di bawah, iaitu nun tanwin baris bawah ataupun baris dua di bawah, bunyinya nin, tetapi dia bertemu dengan huruf ta fa. Jadi kita kena baca dengan fa hakiki huruf tanwin ini. Ada ning bukan ning ta, dia nak pergi kepada huruf ta. Ning ta baris atas bunyi ta, kemudian mati dengan jim, taj. Ada ning taj, ra baris bawah ra bertemu dengan ya asli, baca dengan mat asli, iaitu dengan dua harakat dengan ra nipis. Ada ning tajri, dua harakat. Baik. Kemudian bertemu dengan kalimah min, di sini baca mi bawah, mim baris bawah, mim mati dengan nun juga. Kemudian bertemu dengan huruf ta, juga huruf fa sama sini. Cuma sini tanwin, sini sukun. Bunyinya min tah. Ta mati dengan ha, tah. Min tah ti, ta baris bawah ti, ha baris di atas bunyi ha, dan bertemu dengan ini ha alif bertemu dengan alif lam kamariyah. Maka kita baca ha ni dia matikan dengan huruf lam, iaitu tahtihal. Jadi min tahtihal. Baik. Kemudian hamzah bertemu dengan nun sukun di sini. Mana nun sukun bertemu dengan ha, baca dengan izhar halki, iaitu an, hal an. Ha baris di atas bunyi ha, bertemu dengan alif sana, baca dengan mat asli dua harakat. Anharu, ra baris depan ru. Jadi bunyinya min tahtihal anharu. Dua satu, betul ambil. Kemudian baru sambung juga dengan sini. Kha baris di atas bertemu dengan alif, baca dua harakat. Kemudian lam baris bawah li, khali, dal baris dua, dal tu baris bawah di. Kemudian bertemu dengan ya, baca dua harakat, khalidi, nun baris di atas na. Jadi sama macam di atas khalidina, sama juga fiha di sana. Tapi sini tidak ada wasal, dia wasal dekat sini. Sini boleh wasal, boleh diwakaf. Sini wakafnya selepas abada. Tetapi sini aula lagi kita wasal dia. Baik. Fa baris bawah, fa bertemu dengan ya, fi dibaca dua harakat sama macam atas. Ha di sini mad jaiz munfasil dalam dua kalimah. Bertemu alif bertemu dengan hamzah. Maka fiha abada. A baris di atas A, ba baris di atas ba, dal baris di atas dua, iaitu dan. Tapi kalau kita wakaf kat sini bunyinya da, baca dengan mat iwat, mat iwat, iaitu abada, dua harakah juga. Tapi kalau kita wasal, kita terus masukkan tanwin ini dengan huruf ra, diidghamkan. Sebab tanwin bertemu dengan ra dibaca dengan idgham bila gunnah, iaitu kita baca daripada sini khalidina fiha abadar. Itu kalau wasal. Kalau kita wakaf tadi mat iwat, itu abada. Baik. Kita boleh mula balik semula. Kalau kita wakaf dulu dengan ra, baris atas ra, dad baris bawah di, radi,
kemudian ya baris di atas ya bertemu dengan nama Allah, baca ya dengan lam, baca dengan tebal. Radiyallahu, dua harakah Allah tu ya. Baik. Kerana dia nama Allah. Baik, kemudian ha baris depan hu. Radiyallahu. Kemudian bertemu dengan ain, bertemu dengan nun sukun. Sebab nun sukun ni dia tanda sukun, tanda baca dengan izhar, halki, an. Kerana nun sukun bertemu dengan huruf ha, huruf halkum, iaitu anhu. Baik, ha baris depan hu mati dengan mim bunyi hum, an, hum, sama-sama izhar. Satu izhar halki, satu izhar syafawi. Baik, jangan ada dengung-dengungkan dia. An lidah naik ke langit, tahan kat sana. Hum iaitu daripada huruf ha bawah ni terus bunyi ke bibir, hum, an, hum. Kemudian bertemu dengan waradu, iaitu wa baris atas wa, ra baris atas ra, wa ra. Kemudian dot baris depan du, mati dengan waw di sini. Du, dua harakah mat asli, waradu. Kemudian bertemu dengan an di sini. Ain baris atas bunyi a, mati dengan nun, an. Di sini ada tanda izhar kerana bertemu dengan ha di sini. Jadi kita kalau wakaf di sini bunyinya an ha tu last kali mahras bunyi dekat sini. Pangkal halkum sebab huruf ha. An, jangan berhenti an saja, an dengung kita tak mau. Iaitu bunyi an terus pergi pasal dia izhar. An makna kita nafas kita berhenti macam dekat ha di sini Kalau susah nak sebut kita terus sambung aja. Anhuza. Za baris atas bunyi za, zal baris atas bunyi za. Kemudian bertemu dengan alif baca dengan dua harakah za, kemudian lam baris bawah li, kemudian kaf baris di atas bunyi ka. Kemudian zalika bertemu dengan liman, lam baris bawah li, mim baris atas ma, tapi bertemu dengan nun sukun bunyinya man. Apakah kita nak dengung? Tidak. Sebab dia bertemu dengan kha, huruf khalqum, iaitu baca dengan izhar halqi, liman bunyinya. Kemudian baru kita bertemu dengan huruf kha baris atas bunyi kha, shin baris bawah shi, ya baris atas ya. Jadi khasyiyah. Kemudian bertemu dengan kalimah rab, ra baris atas ra, bertasydid dengan huruf ba, bunyinya rab. Rab bunyinya, iaitu ra baca dengan tebal. Dan kemudian ba baris atas bunyi ba tapi dimati dengan ha kerana wakaf di sini. Penghabisan surah Al-Bayyinah bunyinya rabbah. Rabbah bunyi. Baik, kita baca daripada jaza di sana. Di mana kita tahan nafas kita, situlah kita berhenti. Tetapi ini sebab kita belajar, kita boleh berhenti mana-mana pun. Terutama bila habis nafas. Baik. Bermula tarik nafas satu-satu, kita baca perlahan-lahan. Jazakuhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Sini kita mati. Baik, kita baca daripada tajri semula. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kita wakaf kat sini. Kita sambung. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik, kita baca seperti lancar, macam kita dah lancar. Baik, sama-sama kita baca, tarik nafas panjang-panjang. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Baca daripada tajri. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Jadi surah Bayyinah ini yang paling panjang dalam surah-surah lazim.
Jadi kalau sahabat-sahabat dan teman-teman rasa agak terlalu panjang, baca sedikit-sedikit dulu, iaitu ambil satu muka ataupun 10 minit, 15 minit. Saya percaya ini paling panjang dia melebihi 1 jam, kurang-kurang pun antara 1 jam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri yang ke 19, dan kita maknanya siri 19, 20, 21, 22, 23 ada 5 lagi siri yang akan menjelaskan tentang bacaan surah-surah lazim sahaja. Dan selepas itu kita akan pergi kepada surah Al-Baqarah juzuk pertama, iaitu daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah juzuk pertama, dan terus insya-Allah kalau panjang umur kita akan belajar terus sampai 30 juzuk bersama saya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.